Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi Qoreh Tuan Haji Nasir, timbalan pengurusi, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedap tak sedap tuan-tuan, 5 bulan kita tak jumpa lebih kurang macam tu lah. Bayangkan tiap-tiap minggu duk jumpa tuan-tuan, lepas tu tak jumpa. Peringat ni tak tahu tuan-tuan, kalau tempat-tempat lain anak duk kuliah sebulan sekali, tak apalah duk besar sebulan sekali, nak jumpa pula sebulan sekali. Sini ni special seminggu sekali. Selama lebih kurang berapa tahun Tuan Haji? 6 tahun lebih kurang, masa ada almarhum lagi lah. Teringatlah kat adik-adik muda, kita sama-sama sebelum kita mula majlis kita malam ni, marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, buat sahabat-sahabat kita, terutama Tuan Imam yang telah terlebih dahulu pergi meninggalkan kita.
muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah malam ni kita tak kuliah lah malam ni. Jadi malam ni kita macam tazkirah lah, nak kata ceramah, tak ceramah, nak kata tazkirah pun lebih kurang macam tu lah. Sebab masa kita tak mengizinkan macam dulu. Kalau dulu kita kuliah di masjid ni, tempat-tempat lain saya kuliah satu kitab, masjid ni kuliah dua kitab. Dua kitab. Jadi sebelum ni masa panjang lah. Jadi sebab COVID-19, maka pihak berwajib menetapkan SOP-nya. Jadi kita ikutlah tuan-tuan SOP yang telah ditetapkan. Kerana apa? Kerana kalau kita tak ikut SOP ni, dengan sebab seorang dua orang berlaku macam sekarang lah, yang mana berlaku di Napoh sebelum ni kerana dia seorang merebak sampai seluruh, termasuk sampai utara ni. Sebelum ni kawasan kita ni kawasan hijau, tapi sebab tak ikut SOP tu, maka akibatnya semua orang kena. Jadi kita kena jaga-jagalah baik. Jadi malam ni kita sempena kita masuk tahun baru hijrah 1442. Kita dengar satu hari tu dia kata 1422. Silap lah, 1442, bukan 22, bukan 2020. Ni tahun hijrah 1442. Telah tinggal. Hijrah Nabi ni 1440 tahun, tinggal lama dah. Hakikatnya bukan Nabi kata tidak ada hijrah selepas pembukaan Mekah, tetapi walaupun tak ada hijrah, hakikatnya makin hari kita duk hijrah, hari-hari kita duk hijrah, kita berubah daripada satu tempat kepada satu tempat. Sebagai contoh, hakikatnya kita sedang berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kita semua ni akan berhijrah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila makin hari makin hampir. Contoh tuan-tuan, masuk tahun 1442 ni tingkat umur kita. Hakikat apabila tingkatnya umur kita, bertambahlah umur kita, tapi hakikatnya dekat kita dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan kematian kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, tak silap surah Al-Baqarah ayat 281, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu pada satu masa nanti yang kamu semua akan balik bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala suruh kita takut bahawa suatu masa nanti kita semua akan balik bertemu dengan Allah. Kamu akan disempurnakan amalan kamu dan kamu tidak akan dizalim. Jadi semua kita sedang berhijrah menuju kepada hari akhirat. Tetapi sebelum kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena berhijrah juga, iaitu melakukan amal ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, bulan ni bulan Muharram, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang, ataupun kita sebut dengan Al-Muharram. Kita diharamkan untuk melakukan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal tuan-tuan, benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggal.
Mudah-mudahan tuan-tuan, makin hari kita berhijrah daripada baik kepada yang lebih baik, ataupun daripada tak baik kepada yang baik. Contohnya tuan-tuan, hari ini kita derma RM1, besok kita derma RM2. Hari ini kita baca Quran semuka, besok kita baca selai. Kita tingkat-tingkatan di mana saya duk sebut selalu sebelum ni, umpama kita lawan lari, dekat-dekat nak sampai garis penamat, agak-agak kita slowkan, kita laju. Kita duk lawan lari ni, nak sampai pada garis penamat, kita akan laju dengan selajunya. Begitu jugalah, makin hari makin dekat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin banyak amalan-amalan yang kita kena buat. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak sebut ringkas-ringkas lah. InsyaAllah lebih kurang pukul 8, lebih kurang 20-30 minit macam tu kita berhenti. 8.41 masuk Isyak, kita berhenti. Saya nak sebut ringkas-ringkas hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut-ikut nak hurai 2 jam pun tak habis tuan-tuan. Saya ringkas-ringkaskan. Hijrah Nabi berlaku pada bermulanya persidangan di Darun Nadwah. Di rumah bermusyaratan. Kabilah-kabilah, ketua-ketua kaum Quraisy berhimpun di Darun Nadwah tu. Berbincang bagaimana nak sekatan, bagaimana dalam keadaan apa nak halang Nabi daripada duk dakwah ni. Bincang ni ketua-ketua kabilah, orang-orang kafir Quraisy. Sebelum ni Nabi tuan-tuan dapat perlindungan daripada pak menakan dia, Abu Talib. Ketika ada Abu Talib, orang kafir Quraisy tak berani sangat tuan-tuan, orang hormat kepada Abu Talib. Ketika dalam keadaan mai duk pujuk Abu Talib supaya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan apa yang hak dibawa tu, duk pujuk ni pak menakan Abu Talib, maka Nabi kata, sekiranya letakkan matahari di belah tangan kananku dan bulan di sebelah tangan kiri untuk aku nak meninggal hak benda dakwah ni, aku takkan tinggal. Ditawarkan dengan bermacam-macam, dengan hartanya, dengan tahtanya, dengan wanitanya. Kita tuan-tuan yang tu tak lepas tuan-tuan. Dengan ditawar dengan harta, kadang-kadang kita riuk. Ditawarkan dengan pangkat kedudukan, kadang-kadang kita kalah. Ditawarkan dengan wanita, kadang-kadang kita kalah. Tapi Nabi tak. Setelah kewafatan Abu Talib, ketika tu Nabi kita ni tuan-tuan dipulau. Sehingga riwayat mengatakan Nabi ni maris dengan sahabat-sahabat makan daun-daun kayu. Tak ada makanan di pulau. Kita ni makan juga daun-daun, tapi ulam lenggut no, kita buat ulam. Nampak kata Nabi ni dengan sahabat-sahabat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tak ada makanan, sehingga makan daun-daun kayu. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian kita sedikit tuan-tuan, tapi ujian orang terdahulu lagi berat. Tu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, asiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia tu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji. Allah akan uji kita. Maka bersidanglah di Darun Nadwah. Bersidang ni orang kafir Quraisy bagaimana nak halang dakwah Nabi ni. Ada seorang bagi pendapat, dia kata kita buang Muhammad ni. Kita ambil dia, kita pergi buang luar daripada kota Mekah ni. Duk bincang dalam, kalau kita bincang dalam parlimen duk bincang ni bagaimana kita nak halang ni Muhammad ni yang makin hari banyak pengikut-pengikutnya. Maka ada seorang cadangan, saya bercadang agar Muhammad ni dibuang. Kita buang dia daripada Mekah. Maka setengahnya dia tak setuju. Dia kata kalau kita buang dia, piluang daripada sini, Muhammad ni dia ramai pengikutnya, dia orang yang banyak pengikut. Kalau kita pergi buang di tempat luar daripada Mekah, nescaya di sana nanti orang akan ikut dia.
Bila ramai pengikut-pengikut mereka pengikut-pengikut dia, mereka akan datang bunuh kita. Duk bincang dalam syarat tu. Bangkit pula satu orang bagi cadangan, kalau macam tu kita ambil kayu, kita ikatnya buh dalam Kaabah, biar dia mati kering. Ada cadangan pula supaya nak ikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Kaabah, biar dalam keadaan dia mati kering macam tu. Maka duk syarat-syarat tu, maka ada yang bagi pandangan pendapat kalau kita kurung dia, nanti ada orang akan bangkit menentang kita. Sebab apa? Di Mekah ni ramai pengikut-pengikutnya. Kalau kita kurung dia, kalau kita ikat dia, nescaya akan bangkit untuk nak halang hak perbuatan kita. Maka duk sidang-sidang tak jadi pula. Maka bangkit seorang pula namanya Umar bin Hisham. Kalau kita sebut Umar bin Hisham, kita tak pernah nak kenal sangat. Tak pernah kenal. Kalau sebut Abu Jahal, orang kenal tak? Kenal. Dia ada dua nama. Dia ada dua nama. Bangkit dia cadang, dia kata kita cari seorang pemuda yang gagah. Kita bagi dia pedang yang tajam, suruh dia pergi bunuh Muhammad ni. Cadang ambil seorang pemuda yang gagah di kalangan kita ni, maka bagi pedang pada dia, suruh dia bunuh. Maka cadangan Abu Jahal ni tak disetujui juga oleh persidingan tersebut. Tak setuju juga. Dia kata kalau kita bunuh dia, sedangkan Muhammad ni dia banyak kabilah dia beradiknya banyak kabilah, nescaya akan bangkit kabilah dia akan melawan kita. Bukan Muhammad kan, Nabi Muhammad kan kita sebut dulu banyak keturunannya, banyak kabilah daripada Kusainya, Kilabnya, Murrahnya kita sebut dulu. Kan kita sebut dulu ni. Saya pun tak tahulah ingat tak ingat, dulu kita sebut lamalah 2-3 tahun sudah. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Hamaisah bin Salaman bin Aus bin Baus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nasyid bin Hazar bin Badah bin Ya'lah bin Nahid bin Zah bin Nahisi bin Maki bin Id bin Abkhar bin Ubay bin Ada'a bin Hamdan bin Sibat bin Yathibi bin Yahzam bin Yalham bin Ara'i bin Id bin Daisham bin Ashar bin Afu'ak bin Musyik bin Nahid bin Zarih bin Muzay bin Iudah bin Aram bin Qaidan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Panjanglah keturunannya, banyak kabilahnya. Kalau kita suruh seorang pemuda pergi bunuhnya, nescaya kabilah-kabilah lain akan bangkit tentang kita. Maka mainlah idea daripada riwayat kata seorang tua. Ada riwayat mengatakan mai daripada Abu Jahal ni buat keluar satu pendapat. Hakikat daripada bisikan daripada syaitan. Maka dia kata saya cadangkan, orang riak kata seorang tua bagi cadangan, kita lantik tiap-tiap kabilah tu seorang pemuda. Tiap-tiap kabilah ni kita lantik pemuda-pemuda yang gagah, disediakan dengan pedang. Maka panggil pemuda-pemuda tadi pergi bunuh Muhammad ni, pergi pancung Muhammad ni. Nescaya tak ada orang yang akan berani. Sebab apa? Semua kabilah mai bunuh. Cadang macam tu. Cadang macam tu. Maka saya sebut ringkas-ringkas lah. Kalau sebut macam-macam tuan-tuan, ni pun tengah jam lah tuan-tuan. Tak dan. Esok kalau ni kita tak semua kuliah esok ni. Semua kuliah sikit sambung buat kisirah tentang hijrah Nabi. Lepas tu habis sidang, pakat sidang tutup semua, setuju semua. Maka malam ni mereka akan pergi kepunglah rumah Nabi. Maka dapat maklumat daripada Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Dapat malaikat Jibril alaihissalam beritahu dekat Nabi perancangan orang kafir Quraisy nak bunuh dia. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala bagi mukjizat dekat Nabi, dapat wahyu daripada dapat peringatan daripada malaikat Jibril bahawa
Orang-orang kafir Quraisy nak bunuh dia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi rumah waktu Zuhur, pada hari Khamis waktu Zuhur, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, ajak supaya berhijrah sebab perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Jibril beritahu suruh hijrah, nak beritahu bahawa orang kafir Quraisy malam ni depa akan datang bunuh kamu. Maka beritahulah mau pergi rumah Sayyidina Abu Bakar waktu Zuhur, cerita Sayyidina Abu Bakar kata dia dah bersedia dah. Dia bersedia awal lagi nak hijrah dengan Nabi, semangat sedia dengan kuda, dengan peralatan untuk nak berhijrah. Pada waktu malam tu Nabi tidur awal. Nabi ni lepas sembahyang Isyak dia tidur awal. Kita selalunya lewat tidur, yang afdalnya tidur awal. Tidur awal ni lebih kurang pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2 boleh tuan-tuan. 6 jam masa elok-elok waktu yang elok kita tidur. Pukul 9, pukul 10, 11, 12, 1, pukul 2, pukul 3 boleh bangkit dah. Waktu kalau kita ikut tu memang boleh kita bangkit malam. Tapi kita selalu tidur apa? 12 azab pukul 12 baru tidur kita. Nabi tidur awal. Dan Nabi ni bangkit pada pukul 2, pukul 3 macam tu bangkit. Ketika bangkit tu, maka tempat tidur Nabi diganti oleh Sayyidina Ali. Seorang pemuda ganti tempat tidur Nabi, tuan-tuan. Ganti tempat tidur Nabi tu, kalau ganti memang mati ya. Kalau kita memang tak ganti dah. Nak buat kata sanggup ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul, walaupun mengorbankan harta, walaupun mengorbankan nyawa, sanggup buat. Maka Nabi keluar daripada rumah tengah malam. Maka masyhurlah kita dengar Nabi baca surah Yasin. Wa ja'alna min baini aidihim wa ma, di hadapan kamu ada tembok, di belakang kamu ada tembok. Maksudnya tertutup mata mereka tak dapat lihat. Riwayat kata Nabi ambil pasir buh di atas kepala pemuda-pemuda Quraisy. Nabi keluar. Keluar depa tak sedar. Ni doa ayat ni boleh kita amal tuan-tuan. Jumpa polis kita baca, polis tak nampak. Kita nak pergi mana baca doa ni. Dia nak pergi buat barang, nak pergi berniaga, dia nampak polis, dia pun baca doa dia. Sampai polis lepas sekali lagi dia pergi berniaga, tuan-tuan, tak laku. Sebab apa? Orang tak nampak. Orang tak nampak nak beli, tuan-tuan. Doa yang Nabi baca, wa ja'alna min baini aidihim. Nabi keluar, riwayat kata Nabi ambil pasir genggam, Nabi letakkan di atas kepala pemuda-pemuda Quraisy ni. Sehingga mereka bangkit terkejut dalam keadaan kepala mereka dipenuhi dengan pasir. Pangkat bangkit pergi tempat tidur Nabi. Ketika dalam keadaan buka tempat tidur Nabi tu, dikira mereka nak bunuh, tengok Ali yang duduk tidur tu. Tanya Ali, mana Muhammad? Dia aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Dan kan Nabi dah berhijrah dengan Abu Bakar. Pergi gua apa? Perjalanan pergi ke Gua Thur. Gua Thur. Masuk sampai di Gua Thur, saya sebut ringkas-ringkas. Sebelum Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk dulu. Ni kata nak jaga tuan-tuan, nak jaga Nabi sampai tahun tu. Sebelum Nabi masuk, Nabi Sayyidina Abu Bakar masuk dulu, bersih dulu tempat-tempat yang kok ada binatang-binatang. Bersih dulu. Ketika tu Sayyidina Abu Bakar masuk, lepas tu Nabi masuk. Ringkas cerita, ketika duduk dalam gua, ketika dalam keadaan Nabi Sayyidina Abu Bakar unjukkan kaki, maka Nabi rebahkan kepala Nabi dia ke paha Sayyidina Abu Bakar ni. Nak abang kata, kalau kita kan tidur dulu teh ni, tapi dak Sayyidina Abu Bakar ni bagi paha, letak dekat paha Rasulullah, letakkan di atas paha Sayyidina Abu Bakar. Letak atas paha dia. Ketika tu dalam keadaan kakinya menunjuk menutup satu lubang. Maka di lubang tu ada binatang, sehingga menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Sehingga tak tahan ni, tak mau habaq ni, tetapi tak tahan sehingga mengalir air mata, menyebabkan jatuh di atas pipi Rasulullah yang mulia, sehingga terkejut Nabi. Tu nak abang kata sampai tangan tu. Duduk lama mana ustaz dalam gua tu 3 hari 3 malam duduk.
Duduk dalam Gua Sur Nabi ni, Gua Sur ni besar mana tuan-tuan, kecil kan. Duduk 3 hari 3 malam. Siapa yang menghantar makanan? Asma bin Abu Bakar duk hantar makanan. Duk hantar makanan tu maksudnya ada peranan orang muda, peranan orang tua, peranan orang perempuan. Peranan masing-masing ada peranannya. Peranan orang tua Sayyidina Abu Bakar, peranan orang perempuan Asma bin Bakar, peranan Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar yang buat laporan. Waktu siang dia keluar, waktu malam Abdullah buat main bagi laporan. Kalau kita kan hantar mesej sekarang macam kita lah makan makan nasi nasi udang, kita pun kongsi. Tentulah kalau kita zaman kita. Tapi Abdullah ni buat laporan, cerita apa yang berlaku di Mekah, maka waktu malam dia beritahu. Begitu juga dengan Amir bin Abi Quhafah. Dia ni penggembala kambing. Masing-masing ada peranan lah. Maksudnya apa? Dalam masa tempoh 3 hari itu menyibukkan mereka kambing tu sehingga memadamkan tapak-tapak kaki Nabi dan juga semakan, sehingga orang kafir ni hilang arah dah, tak boleh nak buat apa dah, cari tak jumpa. Maksudnya masing-masing ada peranan. Begitu juga dengan Abdullah bin Abu Uraiqah. Seorang orang Yahudi, ada peranan juga, walaupun dia tu orang bukan Islam. Boleh tak kita berkawan? Boleh. Sekiranya Islam tu tidak memusuhi kita. Abdullah bin Uraiqah ni seorang orang Yahudi, dia bukan Islam tapi dia bantu sebab apa? Dia pakar dalam menuju arah. Dia ada kepakaran masing-masing. Dia lah yang menuju jalan arah jalan tu, nak menuju kepada Madinah, dia yang buat jalan. Siapa yang bantu, yang bagi harta? Peruntukan siapa yang bagi harta? Bapa Abu Bakar. Bapa Abu Bakar, Abu Quhafah, bapa Sayyidina Abu Bakar tu. Tapi dia tak tahu, dia bagi pada anak dia. Dia tak tahu anak dia tu belanja habis kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Asma ni ketika balik, ketika hantar makanan, bapa Tok Wan dia tanya, mana harta yang aku bagi dulu ni, habis ke ni? Tak ada, tak nampak. Dia buta tuan-tuan. Maka Asma dia ambil batu pun dalam bekal. Dia kata ni Tok Wan ni pegang tengok ni. Ada lagi emas ada ni. Aku apa pun pegang lah ni emas. Hakikatnya bukan emas, batu lah. Dia tipu lah. Maksudnya boleh tipu lah. Apa ketika tu dia masih belum lagi Islam. Setelah 8 tahun baru bapa Sayyidina Abu Bakar memeluk agama Islam. Tu saya sebut ringkas-ringkas tuan-tuan. Lepas tu dalam perjalanan ni, maka datang pula orang yang nak bunuh Nabi, yang diupah oleh orang kafir Quraisy. Siapa-siapa yang dapat membunuh Nabi ditawarkan dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Bayangkan seekor unta kalau zaman kita kan 10,000 ada apa no? 10,000 rasa-rasanya. Kali tengok dengan 100. Kali tengok dengan 100 ekor unta. Bayangkan banyak mana, wallahu a'lam kalau zaman kita kata berlumba-lumba lah. Berlumba-lumba lah. Siapa dia? Surakah. Dia tunggang udah ketika Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sedang dalam keadaan perjalanan, nampak debu, debu. Kenapa? Ditunggang oleh kuda yang ditunggang oleh orang yang Surakah yang nak bunuh Nabi ni. Maka mai debu yang maksudnya kuda yang laju lah mai nak bunuh Nabi. Sampai depan Nabi, maka kaki kuda yang ditunggang oleh Surakah ni tenggelam bagi menyebabkan tersembam. Sehingga riwayat mengatakan 3 kali sembam. 3 kali. Ini pertolongan ni lah mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat Nabi kita. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah nak bagi macam mana hijrah ketika Isra' dan Mi'raj, boleh tak? Sehari boleh.
Boleh mudah bagi Allah. Allah Subhanahu subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hamba daripada Mekah ke Masjid Aqsa. Boleh taklah semalam Ni nak abang kata berapa hari, lebih kurang 8 hari 8 malam. Lamanya hijrah ni. Nak abang kata apa? Boleh bagi Allah nak bagi sehari pun boleh. Nak abang kata apa? Nak bawa agama Allah Subhanahu wa taala ni kita kena tempuh macam tu, tuan-tuan. Mudah. Allah contohnya malam ni boleh tak kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi semua orang mai rumah Allah, boleh tak agama? Boleh. Mudah bagi Allah taala nak bagi semua orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh Allah nak bagi semua orang yang beriman. Boleh, mudah. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah kata jadi tapi dah. Nak abang kata kehidupan dunia ni kita kena lalui macam tu. Mengikut sunnatullah, ketetapan, mengikut tentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat-syariatnya. Boleh tuan-tuan, mudah bagi Allah. Tapi nak abang kata kalau Nabi tempuh jalan yang susah nak menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kita, tuan-tuan. Begitu juga dengan kita, tuan-tuan. Kita kena tempuh jalan tu. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang yang rasa aman di dunia, dia tidak akan rasa aman di akhirat. Orang yang rasa tak aman di akhirat, orang yang rasa tak aman di dunia, dia akan rasa aman di akhirat. Kita tengok jam, tuan-tuan, dekat, tuan-tuan. Saya pun tak berani juga, tuan-tuan. Sebab kita buat live, tak buat live boleh gagah bilang buat live, tuan-tuan. Jadi kita ikutlah SOP tu. Kita ikut SOP. InsyaAllah esok ni kita mula kuliah ni, kita sambung sikit-sikit lah sirah ni. Kita sambung sikit-sikit. Kalau sehari kita sambung 5 minit, hari-hari tiap-tiap minggu kita kuliah, kita beritahu sikit-sikit. Ni saya beritahu laju tak ada nak buat lawak pun tak ada nak buat. Kalau buat lawak pakai duk mesyuarat tadi lah. Tak ada nak pergi mana, saya buat laju-laju supaya kita dapat sikit pengajaran sebagai pengajaran bagi kita hijrah Nabi melalui jalan yang susah. Begitu juga perjalanan kehidupan kita nak menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala, jalan yang susah tapi kesenangannya yang kita akan dapat di akhirat besok dengan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Saya ingat cukup dah kadar tu pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah kelemahan diri saya. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihnahu fiddin wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, ampunkan dosa terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junan wa juzami syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.